Secebis kisah keluargaku yang aku harap bermanfaat buat semua pendengar Aku Dia dan Lagu Adila. Tahun 1988, tahun yang penuh dengan pelbagai peristiwa yang tidak aku jangkakan. Namun begitulah kehidupan, ada pasang dan surutnya. Setelah 5 tahun tinggal bersama ibu saudaraku selepas mak dan ayah meninggal dunia, akhirnya aku disatukan semula dengan Abang Long, satu-satunya saudara kandungku. Tamat tingkatan 5, aku mendapat tawaran melanjutkan pelajaran di sebuah universiti di ibu kota. Aku tinggalkan kampung halaman, maka lepaslah satu tanggungan yang dipikul oleh ibu saudaraku. Aku merasa lega kerana tidak lagi membebankan mereka sekeluarga. Abang Long menjemputku di stesen kereta api Kuala Lumpur dan membawa aku ke rumah sewanya di kampung baru yang dikongsinya bersama-sama beberapa rakan. Sebuah katil kecil, meja kecil dan almari plastik berzip tersedia untuk aku. Cukuplah keperluan asas untuk pelajar seperti aku. Bersemangat sekali Abang Long waktu itu. Dia mahu melihat aku berjaya. Pesannya berulang kali. Mail kena belajar bersungguh-sungguh tau. Mail kena buktikan kepada semua kita boleh keluar dari kesempitan ni. Soal belanja, Mail jangan risau. Abang Long ada. Seminggu selepas aku berhijrah ke Kuala Lumpur untuk memulakan kuliahku, Abang Long pergi meninggalkan aku buat selama-lamanya kerana kemalangan di tapak pembinaan tempat kerjanya. Tinggal aku sendirian dan tiada lagi tempat bergantung. Aku buntu saat itu, memikirkan bagaimana hendak meneruskan pengajian. Tapi rakan-rakan serumah Abang Long tampil membantu. Aku terus tinggal bersama mereka dan turut ditawarkan pekerjaan di pasar Chowkit. Dapatlah aku menampung segala keperluan ditambah dengan sedikit wang beasiswa yang aku terima. Maka bermulalah jadual kehidupanku yang cukup padat. Seawal 3 pagi sudah mula bekerja dan menghadiri kuliah selepas itu. Alah, bisa tegal biasa. Lama-kelamaan, rutin harian aku lalui dengan lancar. Hujung minggu dapat pula bekerja sepenuh masa di pasar Chowkit tu. Aku datang dari desa hanya sebatang kara, meninggalkan kampung tercinta dan sanak saudara. Setiba di kota raya, ku giat bekerja, berlomba-lomba mengerjakan apa yang dicipta. Meskipun badai yang melanda, aku terus melangkah, mengharungi hidup kota dengan sepotong doa, agar penghidupanku lebih maju bermakna. Cuba membela nasib agama, bangsa negara. Kuala Lumpur menyinari hidupku, kota yang penuh dengan cabaran. Kuala Lumpur menyinari hidupku, kota yang penuh dengan harapan. Si miskin dan si kaya semua tiada dibeza di kota raya yang
Sewaktu kuliah, aku berkenalan dengan rakan kelas. Wani namanya. Latar belakang aku dengan Wani amat berbeza. Dia memandu sendiri keretanya untuk ke kelas, sedangkan aku naik turun bas untuk sampai. Permohonan untuk tinggal dalam kampus juga masih belum timbul rezekinya pada waktu itu. Walaupun melihat aku dalam kesusahan, Wani tidak pernah sedikit pun menjauh. Malah persahabatan kami semakin erat. Hingga satu hari secara tidak sengaja, aku diperkenalkan kepada ibu dan ayahnya. Perkenalan yang agak janggal bagiku yang ketika itu masih lagi dengan pakaian yang berbau hanyir selepas bekerja di pasar. Hulur salamku disambut mesra oleh ibu Wani, namun tidak oleh ayahnya. Riak wajahnya nyata tidak senang aku berteman dengan anak perempuannya. Pertemuan ringkas itu membuatkan aku cuba menjauhkan diri dari Wani, namun dia mengambil langkah sebaliknya. Wani semakin sering mengajakku keluar dan sesekali berkunjung pula ke rumah sewaku hingga kan si rumah kenal dengannya. Walaupun ada ragu di hatiku, namun Wani dapat meyakinkan aku bahawa cinta dan sayangnya tulus dan ikhlas. Suatu hari kami terserempak dengan kenalan Wani ketika keluar makan. Seorang jejaka, segak dan kacak yang biasanya ibarat langit dengan bumi kalau dibandingkan dengan aku. Kata sibuk kuliah, tapi ada waktu pula keluar dengan kawan ya. Ringkas saja sapaan jejaka itu. Wani hanya berdiam walaupun gerak tubuhnya nyata tidak selesa dengan kejadian itu. Setelah lepas pertemuan itu, aku dan Wani berteman seperti biasa. Sehingga suatu hari aku disapa oleh seorang lelaki ketika berjalan menuju ke hentian bas lepas kelas. Aku dibawanya berjumpa dengan ayah Wani di pejabat yang ketika itu bersama seseorang. Jejaka itulah yang tersempak dengan aku dan Wani sebelum ini. Remuk hati aku ni menerima penjelasan mereka tentang kedudukan Wani dan jejaka tersebut. Tapi aku menerimanya dengan hati yang terbuka. Bagi aku, kalau takdir mahukan perpisahan aku dengan Wani, aku reda. Sejati itu yang kau ucapkan bila janjiku genggam bawah pohon Kamboja yang sekecil kita menanti di mahligai mainan. Kita bina bersama dari dahan yang rapuh. Siapa rangka kita, remaja kita tinggalkan. Namun aku masih menggenggam janji. Tinggal kenangan, gagal segala impian. Tinggal bertanya arti sejati. Kenal
Sebulan lamanya aku menjauhkan diri daripada Wani. Berpucuk-pucuk surat dikirimkan oleh Wani memujuk aku untuk meneruskan percintaan kami. Akhirnya aku bersetuju untuk bersemuka dengan Wani dan keluarganya untuk menjelaskan kedudukan kami. Walaupun ibunya tidak membantah, namun ayahnya menghalang keras. Tetap dengan pendiriannya yang aku tidak layak untuk berteman dengan anaknya. Wani berkeras dengan keputusan untuk meneruskan hubungan kami dan bersetuju untuk tidak tinggal lagi di rumah keluarganya. Petang itu juga kami yang masih muda ini dinikahkan dan Wani aku bawa untuk tinggal sementara di rumah sewaku. Dalam berat-sarat kepalaku memikirkan perkara yang baru saja terjadi, rupa-rupanya ibu Wani sudah mempersiapkan semuanya untuk Wani tanpa pengetahuan ayahnya. Kami diberikan sebuah rumah dan kereta untuk meneruskan hidup sebagai suami isteri. Kehidupan kami yang selesa tidak bertahan lama. Selepas ayah mentuaku dapat tahu di mana kami tinggal dan bertindak merampas rumah kami. Wani aku bawa semula ke rumah sewa lamaku dan di situlah kami tinggal sehinggalah kami tamat kuliah dan aku pula mendapat pekerjaan. Kehidupan kami semakin baik selepas itu dan Wani disahkan hamil anak pertama. Dari sebuah bilik sewa kami berpindah ke sebuah rumah pangsa satu bilik. Berkat doa kami siang dan malam, akhirnya ayah mentuaku menerima kami kembali setelah anak pertama kami dilahirkan. Anak lelaki pertama yang kami namakan Ali Imran. Anak yang menyatukan kembali keluarga kecil ini. Waktu pantas berlalu, membawa ke masa kini. Ali Imran yang melepasi usia 30 tahun pula menghadapi masalah rumah tangga. Aku tidak tahu dari mana puncanya, perkahwinan mereka tidak rukun dan damai. Aku dan isteri tetap memberi sokongan buat mereka. Tetapi anakku seolah tidak mahu aku ikut campur urusan keluarga mereka. Jauh mereka berpindah dengan alasan untuk memperbaiki hubungan yang semakin retak. Tiba satu saat, anakku menghubungi isteriku dan memintanya untuk menjenguk mereka. Sebaliknya, isteriku meminta aku yang bertemu mereka tanpa pengetahuan anakku. Walaupun disambut dingin oleh anakku, aku tetap berusaha untuk memulihkan hubungan mereka yang sudah tidak tinggal serumah. Astaghfirullahalazim. Ali Imran, Ali Imran. Apakah gerangan yang merasuk pikiranmu, anakku? 2 minggu tubuh tu ini berusaha mendamaikan perkahwinan mereka dan akhirnya berhasil. Bila dipikir semula alasan Ali Imran, aku tertawa kecil. Dia sebenarnya tertekan dengan permintaan isterinya yang mahu menimang cahaya mata. Mendengar cerita datuk dan neneknya tentang percintaan aku dan isteriku Wani membuatkan Ali Imran menjadi khawatir tidak dapat mengharungi kehidupan berkeluarga dengan baik sebaik kami. Bukan tiada persefahaman antara mereka, tapi tiada interaksi secukupnya lantaran ego yang menggunung. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Dalam hal ini, ruyungnya pun sudah menjadi kayu balak. Sepanjang hidupku hingga kini aku percaya setiap masalah itu harus dihadapi dan diselesaikan, bukan diabaikan. Mengapa engkau menyusahkan aku sebagaimana hari yang berlalu? Tidak pernahkah kau merasa kasihku sudah puas aku memahamimu?
cinta yang kau sebut-sebutkan padaku hari ini makin kita mengejar dewasa. Lautan di hadapan menanti, rintangan pasti akan bersemi di jiwa kita. Sebenarnya perjalanan itu melukakan diriku. Sememang ada tekanan itu